النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى كافه المرسلين والصالحين والقرابات والتابعين المشركين وشهداء المولى والاكياء صالح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للامام سيد احمد مرزوق المالكي رضي الله تعالى عنه وشهده. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في دارين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambung perbahasan kitab Aqidatul Awam Imam Syed Ahmad Marzuq Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Kita berhenti episod apa tadi? Sambung kan? 7 boleh? 3 boleh? Bab malaikat? No. Bab kedua? Bab kedua malaikat. Kan? Malaikat. Siapakah mereka? Apakah ciri-ciri mereka? Baik. Kalau kita ikut susunan berkaitan tentang pembahagian ilmu tauhid tersebut, kita bahagikan kepada 3. Pertama sekali pembahagian adalah al-ilahiyat. Yang kedua nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Ya? Pertama al-ilahiyat, kedua nubuwat, ketiga sam'iyat. Ya? Okey. Bila perbahasan tauhid, bila mengaji ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah ni, pertama disebut perbahasannya al-ilahiyat. Kan? Al-ilahiyat. Yang kedua perbahasan dia adalah perbahasan an-nubuwat. Kan? Nubuwat. Yang ketiga perbahasan dia adalah as-sam'iyat. Sam'iyat. 3 perbahasan. Perbahasan yang pertama bab al-ilahiyat, ketuhanan. Ini kita dah selesai. Bab pertama, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 20 sifat kita dah mengaji bab ni. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Kan? 20 sifat tersebut. Kan? Kita dah sebut dalam bab al-ilahiyat. Kan? Yang kedua bab nubuwat, bab kenabian. Kan? Kenabian. Kan? Cerita bab kenabian ni macam tu juga. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Tetapi kita tak masuk lagi perbahasan tu. Walaupun kalau ikutkan bab kedua kita nak cerita bab nabi, tapi bab kedua dalam kitab ni cerita bab malaikat. Kan? Sebab apa? Di sini pengarang kitab Imam Syed Ahmad Marzuq Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, dia telah menyusun susunan kitab ini mengikut kepada perbahasan rukun iman. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Jadi susunan kitab ini diikut kepada susunan rukun iman. Orang kata, Ustaz, bab kedua pula cerita bab kenabian, tapi bab kedua sini cerita bab malaikat. Sebab kitab ni disusun mengikut susunan rukun iman. Ya, mudah. Supaya mudah. Sebab bab kenabian ni panjang juga cerita dia.
Kan? Bab malaikat ni pun panjang juga cerita dia. Bab malaikat dia masuk ke mana? Dia masuk pada bab sam'iyat. Bab sam'iyat. Sam'iyat ni apa benda ni? Sama'. Sama' ni benda yang boleh dengar, benda yang tak boleh dilihat. Sama' je. Kan? Kita benda yang kita dengar je. Wajib kita percaya walaupun kita tak nampak. Kan? Nabi sebut ada yang malaikat, Quran sebut ada yang malaikat. Kan? Jadi kita nampak ke malaikat? Tak nampak. Selalu kita benda yang kita nak percaya ni, benda yang kita nampak menguatkan dengan apa yang kita dengar. Tapi dalam bab sam'iyat, bab malaikat, bab jin, bab alam-alam yang lain, alam-alam malakut yang lain, syurga, neraka, barzah, mahsyar, yaumul hisab, semua itu dosa, pahala, semua itu duduk dekat dalam sam'iyat ataupun disebut perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib. Benda yang boleh kita dengar, tak boleh kita nampak, tak boleh kita lihat. Kan? Jadi malaikat ini duduk dekat dalam sam'iyat. Nah, dalam perbahasan sam'iyat. Siapakah mereka? Malaikat. Apakah ciri-ciri mereka? Ya. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla wala syurba wala nauma lahu. Ketahuilah bahawa malaikat itu tidak mempunyai ayah dan ibu. Tidak makan, tak minum dan tak tidur. Tidak juga tidur. Siapa tak makan, tak minum, tak tidur tu malaikat dah tu. Kan? Kita orang ada nafsu. Ada nafsu makan, ada nafsu tidur, ada nafsu minum, ada nafsu meliwalah, ada nafsu pelbagai nafsu gitu. Yang Allah Ta'ala letakkan dalam diri kita ni. Kan? Malaikat. Wajib bagi setiap mukallaf, wajib bagi setiap orang beriktikad bahawa Allah Ta'ala mempunyai hamba-hambanya dari kalangan malaikat. Kan? Yang Allah Ta'ala cipta dulu sebelum ciptanya kita. Kan? Malaikat ni makhluk Allah yang paling banyak. Makhluk Allah yang paling banyak adalah malaikat. Kan? Inna Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu makhluqan bi ashra ajza'in. Kan? Bi ashri ajza'in. Allah Ta'ala mencipta malaikat ini dengan, Allah Ta'ala mencipta makhluk ini dengan 10 juzuk. Satu juzuk daripadanya itu manusia, jin, haiwan, alam, semualah. Satu juzuk tu dipecah-pecah. 9 juzuk tu adalah malaikat. Kan? Sehingga disebut Nabi SAW, setiap malaikat itu akan membawa setiap titis hujan yang turun di muka bumi ini. Setiap satu titis hujan tu, satu malaikat akan bawa. Maknanya banyak. Oh banyak. Hujan dalam ni. Cuba kira. Tak terkira gitu. Oh banyak malaikat ni. Bayangan tu. Cukup banyak malaikat ni. Kan? Jadi malaikat dalam keadaan pelbagai rupa, pelbagai keadaan, pelbagai wajah ataupun bentuk ni. Ada malaikat bersayap kecil, ada malaikat bersayap besar. Kan? Malaikat ni sifat dia dan boleh tak menyerupai seseorang ataupun yang lain? Boleh. Kan? Dia boleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ni cukup banyak. Kan? Makhluk Allah yang paling taat. Malaikat. Imanuhum, iman mereka yazid wa sayazid wa saufa yazid. Iman mereka bertambah dan akan bertambah dan selama-lama mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mereka takkan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Takkan. Tidak akan. Kan? Firman Allah Ta'ala, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, Rasulullah telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman
semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Malaikat ni malaikah, kata nama yang menunjukkan banyak. Kan? Kata nama yang menunjukkan banyak. Asal kalimah dia malakun. 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 Ini seorang malaikat. Ya, malakut. Kalau malaikah, ni himpunan malaikat-malaikat. Malaikatun, himpunan malaikat-malaikat. Kalau malakun, kan, maka seorang malaikat. Satu malaikat. Kan? Jibril, malakun. Kan? Jibril. Malaikat-malaikat ini tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia. Tidak, dia tak makan, tak minum. Malaikat tak ada jantina, tak ada lelaki, tak ada perempuan. Jangan ingat khabar malaikat tu lelaki semua. Malaikat tak berjantina. Kan? Antara sifat-sifat tersebut ialah mereka tak diciptakan melalui perantaraan ibu dan bapa. Tak ada. Tak ada. Dia tidak beranak dan tak berkahwin, tak berkeluarga, tak ada. Ya? Mereka tidak makan dan minum, tak tidur dan tidak juga disifatkan dengan jantina seperti lelaki, perempuan maupun unsa. Para malaikat merupakan jisim yang diciptakan daripada cahaya yang halus dan lembut dengan mempunyai roh serta mampu menyerupai pelbagai rupa. Macam mana malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada kalanya Sayyidina Jibril alaihissalam kan, bertemu dengan Sayyidina Rasulullah dalam keadaan dia yang asal. Ada dalam keadaan menyerupai seseorang. Menyerupai seseorang. Tapi malaikat Jibril lebih banyak bertemu Nabi dalam keadaan menyerupai seseorang. Riwayat menyebut 2 kali je. Malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan asal. Ada riwayat mengatakan 3 kali, ada riwayat mengatakan 2 kali, iaitu ketika mana turunnya wahyu pertama pada bulan Rabiul Awal pada hari Isnin di Gua Hira dalam menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril alaihissalam tunjukkan keadaan diri dia yang sebenar hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka sayap kan? Disebut dalam sebahagian kitab menyebut malaikat Jibril ni mempunyai lebih daripada 300 sayap. 300 sayap. Satu sayap dia buka tutup bumi ni. Tutup bumi ni tuan-tuan. Kan? Riwayat menyebut antara yang malaikat yang paling banyak sayapnya malaikat Israfil. Kan? 1000 lebih, 1200, 1300 sayap. Ya? Macam mana keadaan malaikat ni? Masalah antara disebut kelebihan ahli ilmu tersebut, apabila dia berjalan, maka dia tidak berjalan di bumi ini, melainkan para malaikat akan melemparkan sayap-sayapnya untuk dipijak di atas sayap-sayap tersebut sebagai satu tanda rahmat dan berkat ilmu tersebut. Kenapa? Malaikat ni sayap besar. Kan? Sayapnya besar. Jadi tak mustahil baginda Nabi SAW bertemu keadaan Jibril macam tu. Jadi baginda terkejut. Baginda terkejut. Yang kau kita pun terkejut. Kan? Tiba buka sayap peluk Nabi SAW. Satu disebut, yang kedua sejuk. Jadi tak mustahil baginda dalam keadaan sejuk pada ketika tersebut apabila dipeluk oleh Jibril alaihissalam, apabila peluk dalam keadaan memeluk dengan pelukan sayap Jibril alaihissalam. Jadi Sayyidina Rasulullah turun kemudian berselimut. Kan? Berselimut. Turun daripada Gua Hira tersebut, terkejut dan juga sejuk pada ketika itu. Menggigil. Kan? Menggigil dalam keadaan melihat Sayyidina Jibril alaihissalam. Yang kedua, ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Nabi SAW, Nabi melihat Jibril dalam keadaan asal dia. Kan? Sayyidina Jibril alaihissalam diriwayatkan lebih suka menyerupai seorang sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Dihyah, nama dia. Dihyah, Ad-Dihyah. Sayyidina Dihyah ni muka lawa.
Handsome orang ni. Kan? Handsome, hidung dia terpacak. Orang Arab lah. Kan? Putih. Kan? Lawa, handsome. Jadi Sayyidina Jibril lebih suka menyerupai dengan muka sahabat Nabi namanya Dihyah. Kan? Sayyidina Dihyah. Ada hadis Nabi sebut dalam kitab Syama'il kan. Para malaikat merupakan jisim yang diciptakan daripada cahaya yang halus dan lembut dengan mempunyai roh serta mampu menyerupai pelbagai rupa. Sabda Nabi SAW, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Malaikat itu dicipta daripada cahaya. Kan? Manakala jin dicipta daripada api yang menyemarak. Kan? Jin dicipta daripada api yang menyemarak. Dan Nabi Adam dicipta sebagaimana yang telah disifatkan kamu. Kan? Nabi Adam dicipta dalam keadaan disifatkan kita. Kan? Firman Allah Ta'ala, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maka kami hantarkan kepadanya ruh dari kami, lalu dia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Kan? Ini sifat malaikat, datangnya daripada cahaya. Kan? Kita ni semua anasir ada pada kita. Kan? Semua anasir dihimpunkan dalam menjadikan kita. Kan? Ada anasir udara, ada anasir air. Kan? Semua anasir tu dijadikan kita. Kan? Anasir tanah, ada anasir-anasir tersebut, maka dihimpunkan, maka diletakkan kepada kita. Dan juga Nabi SAW diletakkan pada jasad Rasulullah SAW itu akan cahaya kenabian. Cahaya kenabian yang lebih hebat daripada cahaya malaikat. Itu beza. Kerana itu di kalangan malaikat tidak ada nabi. Di kalangan manusia ada nabi. Kerana itu manusia ni Allah Ta'ala memang jadikan dia sebagai khalifah. Hebat mana malaikat yang kita bicarakan pada malam ini, hebat lagi manusia. Kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan? Kami telah pun mencipta manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Allah Ta'ala sebut. Kan? Wa iz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia ni tak lain tak bukan sebab apa nak jadikan dia khalifah. Dan juga pada manusia tersebut Allah Ta'ala jadikan seorang Nabi. Kan? Dan pada seorang Nabi tersebut adanya penghulu bagi segala Nabi. Di kalangan manusia dan alam. Bukan manusia, alam. Mana alam ni? Malaikat, jin, semua tadi. Apa-apa makhluk. Penghulu dia, iaitu siapa? Di kalangan seorang manusia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidul bashar, khairul anam. Sayyidul bashar, khairul anam. Sayyidul khalq. Kan? Iaitu penghulu bagi semua ciptaan. Sayyidul makhluk, penghulu bagi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terbukti ketika mana Nabi SAW nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi Sayyidina Jibril tak bersama, tidak bersama dengan Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Jibril ni diperbuat daripada malaikat ini diperbuat daripada cahaya, tapi dia tidak dapat menembusi cahaya ketuhanan yang Allah Ta'ala cipta di alam ketuhanan tersebut. Kan? Yang Allah Ta'ala letakkan cahaya-cahaya baini wa bainallah subhanahu wa ta'ala sab'ina hijaban. Antara aku dan antara Allah tu ada 70 hijab. Dan setiap hijab fihi nur. Setiap hijab tersebut adanya cahaya. Kata Jibril alaihissalam, "Lau taqaddamtu khutwatan lah taraktu." Kalaulah aku masuk ke satu hijab tersebut, maka aku akan terbakar, wahai Muhammad. Aku akan terbakar. Kan? Aku akan terbakar.
Makna cahaya yang ada pada malaikat Jibril tersebut tak dapat menembusi cahaya ketuhanan yang ada di alam ketuhanan tu. Adapun Nabi SAW dapat menembusi 70 hijab tu. Makna semua cahaya-cahaya. Rasulullah SAW. Makna baru Rasulullah tahu mulia dia. Baru Rasulullah SAW tahu antara semua makhluk ni dia paling mulia. Kenapa? Dia dapat menghadap Tuhan. Yang lain tak dapat menghadap. Yang lain semua tak dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi Musa alaihi salam bila melihat cahaya, kan wa kallamallahu Musa taklima, ayat-ayat Sayyidina Musa, ayat Quran tu cerita Sayyidina Musa berhajat jumpa Tuhan semua tu. Nak betul cakap, nak melihat tak dapat, sebab pengsan. Macam mana kau nak lihat aku, wahai Musa, kau tengok cahaya aku pun kau dah pengsan. Sayyidina Musa alaihi salam melihat satu cahaya tak terlalu terang dan dia tak mampu melihat cahaya tersebut sehingga dia pengsan. Cahaya tersebut, nur, cahaya tersebut. Maka pengsan Sayyidina Musa. Macam mana kau nak tengok aku, tengok cahaya yang aku buat pun kau pengsan? Jadi Rasulullah tak. Sebab Rasulullah tu dan dia daripada cahaya. Ada ni anasir cahaya, nur. Nur Muhammad tu ada. Ada Nabi SAW. Dan Nur Muhammad tu lebih hebat daripada nur para malaikat. Cahaya-cahaya malaikat. Ini diperbahaskan berkaitan tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan? Ni kok cerita dengan Wahabi tak percaya dah. Tak ada api dah. Kan? Para malaikat juga adalah makhluk yang memiliki sayap-sayap sebagaimana firman Allah Taala. Itu cerita tadi. Ada sayap Sayap bukan sayap burung tu tuan-tuan. So besar-besar sayap. Bumi ni kecil ya hakikat kecil ya. Sayyidina Jibril bentang satu sayap tutup seluruh bumi. Mana besar alam mereka ni? Sebab alam malakut ni ataupun himpunan segala alam ataupun alam lahud, alam jabarut, alam malaikat ni, ya, alam ketuhanan ni, alam para malaikat yang Allah Taala cipta ni, kita tak boleh gambarkan macam mana kita melihat alam kita, tak boleh. So alam kita ni hakikatnya kecil. Kecil. Dan alam ini memang sesuai untuk kita dan juga beberapa makhluk yang lain. Adapun malaikat-malaikat tak, mereka berada di alam mereka sendiri. Yang susah untuk kita gambarkan keadaan mereka. Ada malaikat kojo tadi tuan-tuan. Kojo duduk dekat bumi macam tadi, duduk bersama dengan seorang hamba Allah ni. Bersama tu kojo. Malaikat yang mencatat kiri dan kanan-kanan dan juga kiri. Duduk situ ya. Ada malaikat kojo tadi memikul arash. Maka tu kojo memikul arash. Ada malaikat kojo bertawaf ya. Ada malaikat kojoi rukuk ya kojoi. Kojoi rukuk ya. Ada malaikat kojoi sujud ya kojoi. Dia tak baik kojoi lain. Sujud dia. Dia tak lapar pun apa tadi. Malaikat tak makan. Memanglah tak sujud ya kojoi. Ya, sujud. Ada malaikat dia berdiri kojoi bertakbir ya. Ada malaikat dia berdiri kojoi memuji ya, tahmid. Ada malaikat kojoi tadi istighfar ya kojoi. Ya, punya banyak tuan-tuan. Di alam mereka tu. Ada malaikat tadi bertawaf ya jauh. Ke arasy. Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat tadi mikul arash. Ada yang malaikat tadi duduk di langit pertama, dia duduk di langit pertama. Jadi ada bidang-bidang kerja masing-masing. Ada bidang kerja masing-masing. Ada malaikat tersebut duduk kat depan pintu dah. Ada tak? Ada. Kerja situ ya kerja. Duduk depan pintu masjid. Ada duduk dalam mana masjid, ada dalam duduk situ ya. Tak akan keluar. Ya, itu kalau kita lelap dalam masjid, buka-buka mata kat kelah dia ambil. Ya. Nah, marah dah. Ya. Mendekat satu jin pun satu ya, jin Islam. Ya. Jin Islam ada ya, duduk dalam masjid, dalam surau. Dia nak beramal ibadat. Kan? Marah dah. Tak ramahlah mu kita. Buat kita bukan-bukan. Alhamdulillahi fatiris, Allah Ta'ala firman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin.
Masna wa sulasa wa ruba' yadzidu fi khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji tertentu bagi Allah Taala yang mencipta langit dan bumi. Ia menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Dia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakan. Jadi sayapnya banyak. Ada 2, ada 3, ada 4, ada banyak lagi. Malaikat ya, ada banyak. Nah, dia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya. Jadi malaikat ni tentu jangan gambarkan seperti manusia kemudian keluar sayap. Jangan cerita di Almighty tu kan. Merepet orang putih ni. Tentang Cayona itu orang putih tuan-tuan. Yang orang sebut pelakon negro tu kan. Aduh pula malaikat ada sayap tuan-tuan. Putih sayap Kita pun terfikir, oh ni malaikat ke kan. Macam ni malaikat. Dia nak mengganggu akidah kita. Nak rosak akidah kita macam-macam. Macam-macam. Ada tu jadi Tuhan. Kan? Jadi Tuhan. Tunjukkan keadaan Tuhan macam mana. Sonang kau ajakkan berubah jadi macam ni. Kau ajakkan berubah jadi macam ni. Kan? Kau ajakkan cerita macam ni. Kau ajakkan cerita macam ni. Boleh pula turunkan banjir pula waktu tu. Dia cerita kisah Nabi Nuh tu. Ada cerita kan? Orang putih tuan-tuan. Kan? Cerita tu betul. Tapi jalan cerita tak betul. Kan? Cerita tu betul berlaku. Kisah banjir, buat kapal besar. Tapi tak ada kapal besar tu dah. Besar lagi. Kan? Cerita orang putih tuan. Yang kita betul percaya. Apa? Kita tak boleh buat. Kita tak boleh gambar kan benda-benda macam ni. Sebab apa? Benda ni sam'iyatnya. Benda yang boleh dengar. Dan tauhid yakin. Tauhid percaya. Tauhid beriman. Beriman tauhid. Dia bukan apa, macam mana Ustaz, macam mana? Tak boleh ke macam mana dah. Ada. Macam mana saya puasa, tutup bumi lah. Kan? Tutup bumi, kata malaikat. Dijadikan kecenderungan tabiat mereka mentaati Allah Ta'ala. Pasal malaikat ni, kalau taat Tuhan, dia tak pernah langsung mengingkari Tuhan. Yang engkar Tuhan ni iblis je. Syaitan. Kan? Sebahagian jin. Jin semua mengingkari akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin tak semua, jin ada 2, jin Islam, jin kafir. Tengok surah jin tu. Tafsir surah jin tu kan. Dijadikan kecenderungan tabiat mereka untuk mentaati Allah Ta'ala dengan ketaatan yang sempurna dan melaksanakan perintah-perintahnya. Mereka juga suci daripada syahwat kebinatangan. Mereka tak ada hawa nafsu. Dicipta mereka ni tak diletak nafsu. Kita letak 3 benda. 1 roh, yang kedua nafsu, yang ketiga akal. Kan? Akal itu makhluk manusia nama. Letak pada dalam diri kita ni roh. Letak pada kita ni nafsu. Letak pada diri kita ni akal. Yang ada dalam jasad kita ni. Yang kita tak tahu mana diam ni. Siapa dapat tahu kat mana roh sekarang berada? Dekat mata kau, kat tangan kau, kat kaki kau. Siapa tahu nafsu yang berada kat mana sekarang? Kat leher kau, kat lidah kau, kat paut kau, semua tak tahu mana diam nafsu. Buatlah scan MRI kau, MR2 kau, MR2 kau, semua tak tahu tuan. Mana diam ni? Takkan tahu. Mana diam ni? Ni kata Tuhan. Firman Allah Ta'ala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat, takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Antara mereka, ini jenis-jenis malaikat. Jenis-jenis malaikat. Malaikat Al-Katabah. Ada malaikat kerja dia apa? Katabah. Pencatat amalan kebaikan dan kejahatan. Banyak. Seramai-ramai. Malaikat ni kerja catat amalan kebaikan dan kejahatan. Contoh macam hadis. Ada sebuah hadis. Sebuah hadis berkaitan dengan kemuliaan, kelebihan hari Jumaat. Ada satu malaikat ni, maknanya satu kumpulan malaikat ni, mereka akan duduk di pintu masjid. Mereka akan berada di pintu-pintu masjid. Dia akan tengok
Apabila ada orang datang awal sembahyang Jumaat, 5 jam pertama, maka dia akan catat kebaikan amalan orang tersebut. Kan? Orang ni datang 5 jam pertama dan pahala orang tersebut seperti mengorbankan seekor unta. Seekor unta. Ya. Siapa yang datang 4 jam pertama mengorbankan seekor kibas. Siapa mengorbankan seekor lembu. Siapa yang 3 jam pertama maka mengorbankan seekor kibas. Siapa 2 jam pertama seperti mengorbankan seekor ayam. Ayam Allah Ta'ala suruh Nabi sebut. Kan pahala tu. Siapa yang datang sejam pertama seperti mengorbankan sebiji telur, sedekah kat orang. Pahala malaikat tu dia akan duduk. Kemudian apabila dah sampai satu masa imam dah naik ke mimbar, maka malaikat tadi dia tutup segala buku amalan tadi. Malaikat tadi tutup, kumpulan-kumpulan malaikat tadi tutup, dia pun akan duduk ke mimbar. Malaikat ni akan duduk di hadapan mimbar, dengar khatib berkhutbah. Seramai-ramai malaikat tu. Duduk depan. Tuan-tuan. Maka apabila khatib membaca doa, dia mengaminkan. Pasal sebagai ulama menyebut antara doa yang paling mustajab pada hari Jumaat adalah doa antara 2 khutbah. Yang waktu kita lalap ramai-ramai tu. Waktu itulah sebenarnya doa mustajab, bantai kita lalap. Yang paling kuat lalap dia duduk depan sama malaikat. Malaikat elok ramai tu kok kita nampak lama kena susah kan. Dah kena lampang malaikat semua tu dah. Kan? Kok betul lah malaikat tu macam kita je lama kena lampang bi jadi guna kan. Gorang betul tuan-tuan. Kita macam khutbah tuan-tuan, lalap sorak. Ada satu masjid saya khutbah tuan. Lalap depan, yang paling banyak lalap depan. Apa penyakit ni minum kotum semua ya. Kan? Tak apa-apa gitu tuan. Ada tu datang dah mindset dah. Dan nak lalap time sembahyang Jumaat dan khutbah Jumaat. Sebab ponik. Ini masalah tuan. Masalah bila masjid ada aircon, kapet tebal 3 inci. Ini masalah. Kan pada zaman Nabi tu tak ada aircon, tak ada kapet, tanah yuk. Cuba masjid itu tuan. Cuba try. Ada 3 orang jemaah kan? Ada 3 orang. Tak payah banyak tebal-tebal ni, tak ada buat bidaah semua laku tuan. Benar tuan, zaman Nabi mari tanah yuk. Kan tak ada aircon tu. Kita ni ponek manjo. Tahu jangan tuan. Jadi malaikat tuan berkumpul ramai. Jadi sebagai ulama menyebut, kalaulah amin malaikat tersebut bertambung dengan amin jemaah tersebut, maka kabul doa. Macam kita sembahyang kan. Fatihah. Malaikat sama gitu. Ni malaikat ada ni. Cuma tak nampak. Kok nampak tak ada yang balik dalam dunia. Tidur dengan malaikat di sini. Kan? Malaikat lah. Hamba Allah Ta'ala paling taat. Tuan-tuan, takkan tak nak kawan dia. Kan? Memang nak. Jadi macamnya banyak malaikat kita sembahyang ni. Amin kita Fatihah tu. Bertambung dengan amin malaikat kabul doa. Kabul doa tu. Imam bila baca doa, kita amin. Sebab malaikat mengamin doa tu. Ni untuk lelap, terbaring, terlalap pegai semua. Yang ini masalah. Yang betul ngadu Tuhan tak dengar doa saya lah. Tuhan itu maha mendengar, yang tak dengar kau. Dan donga yang berbunyi tak berbunyi yang kita dah bahas sifat sama Tuhan tu. Yang kedua malaikat al-hafazah, malaikat penjaga. Al-hafazah. Hafazah disebut malaikat hafazah ni tiap-tiap hari bersama kita. Sebab apa? Dia jaga amalan kita. Dan setiap kali di waktu asar dia akan balik dan persembahkan amalan kita pada Allah Ta'ala selepas salat asar. Malaikat hafazah ni. Lepas lepas asar jangan lalap. Kita balik kerja asar ponek lalap kejap. Jangan tuan-tuan. Jangan ada mewarisi kejahilan gitu tu. Kalau lepas asar tu barakat sebenarnya. Keberkatan. Ingat? Malaikat hafazah. Ada riwayat menyebut malaikat hafazah ni juga malaikat yang menulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu. Jadi apa perintah Tuhan
yang menggerakkan kalam dan menulis kalam di Lauh Mahfuz tu tentang perihal-perihal makhluk tu, fulan bin fulan mati sekian, hidup sekian. Ni yang hari kan dia terbaring. Ni kan joki maka tu canai 5 keping, yang kaya 3 keping. Semua tu Tuhan tulis tu. Joki hidup dia khairihi wa syarrihi tu, baik dia buruk dia Allah Taala tulis. Hafazah hanya kerja. Malaikat hafazah kan tulis. Malaikat hafazah ni banyak. Banyak. Dia akan turun tiap-tiap hari ke bumi membawa amalan-amalan kita. Dan membawa amalan tersebut dia akan pergi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Pergi ke arasy Allah Subhanahu wa taala, dia bawa amalan kita tu. Ya, dia bawa amalan kita tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Dia bawa amalan kita. Ya. Dan amalan yang dihimpunkan pada hari Khamis malam Jumaat dibawa juga oleh malaikat hafazah ni, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat hafazah. Yang ketiga, malaikat hamalatul arasy. Pemikul arasy. Ya, malaikat yang memangku arasy tersebut. Kalau kita ni 9 ni, Ramau ni ada gelaran Datuk Mangku Bumi. Datuk Mangku Bumi, dia pangku ya bumi, malaikat ni pangku arasy. Main juga. Orang bahasa undang apa? Gelaran dia Datuk Mangku Bumi. Kan? Datuk Mangku Bumi, maknanya dia pangku bumi ni. Nah, tapi malaikat ni tuan-tuan memangku arasy. Arasy ni kan bumi. Wa ana rabbukumul arsyil azim, wa ana rabbukum arsyil azim. Aku adalah Tuhan kamu arsy. Rabbul wa ana rabbul arsyil azim. Aku adalah Tuhan bagi arasy yang hebat. Arasy ni sebesar-besar makhluk dan sehebat-hebat makhluk yang Allah Taala cipta. Utuh, kuat. Tuan-tuan, ciptaan Tuhan. Beribu, berpuluh ribu malaikat, tuan-tuan. Bertawaf dekat arasy tersebut. Tiang-tiang arasy ni semua hebat-hebat. Ya, hebat-hebat. Arasy lah. Ya? Yang keempat, malaikat musabbihin. Malaikat yang senantiasa bertasbih. Sebut tadi lah. Kerjakan subhanallah, jangan alhamdulillah, kerjakan Allahu akbar. Tu kerja Itu kerja tak lebih tak kurang. Musabbihin. Yang kelima, malaikat al-mustaghfirin, yang senantiasa mengucapkan istighfar bagi orang-orang mukmin. Istighfar bagi orang mukmin. Disebut riwayat, orang yang apabila malaikat beristighfar padanya ialah orang yang paling banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Jadi bila orang tu berselawat pada Nabi, maka malaikat akan mohon istighfar pada Allah Taala atas nama orang tu. Ya, dia beristighfar, memohon ampun atas nama fulan bin fulan. Jadi bila kita selawat pada Rasulullah SAW, maka malaikat akan mohon ampun pada Allah Taala atas nama fulan bin fulan. Ya Allah, ampun dosa fulan bin fulan tu. Malaikat doa kan. Kalau kita selawat pada Rasulullah SAW, itu makna selawat malaikat. Selawat malaikat pada Rasulullah SAW memohon ampun kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Taala atas nama Nabi, dan pada atas nama orang yang berselawat pada Nabi SAW. Ada beza kan? Selawat Allah pada Nabi itu rahmat. Selawat malaikat pada Nabi itu istighfar. Selawat hamba Allah Ta'ala kepada Nabi itu doa. Lain makna. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Tak sama malaikat kita dengan malaikat, tak sama selawat Allah dengan selawat kita. Tak sama selawat kita dengan selawat malaikat. Tak sama. Apa beza? Yang layak memberi selawat ni kepada Nabi Allah Ta'ala ya. Allah yang paling layak sekali. Kita yang penuh dengan dosa ni layak berselawat pada Nabi. Hakikat tak layak. Siapa kita nak bagi selawat kepada Rasulullah SAW? Kita jumpa Nabi ke? Kita sampai kau bersalam bersama dengan Nabi? Kita dosa banyak. Berpikir bertantan, berbakul-bakul. Setiap hari banyak dosa. Kita tak tahu kalimah yang paling mulia untuk kita letakkan pada Nabi. Tahu ke? Tak tahu.
Maka kerana itu kita berselawat dengan nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta Allah Ta'ala selawat pada Nabi. Allahumma, kita gunakan kalimah Allah dulu. Ataupun sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sallallahu, berselawat Allah Ta'ala, selawat Allah kepada Nabi. Kita minta Allah, sebab Allah tahu apa kalimah yang paling mulia untuk Nabi. Kita minta kepada Allah. Itu pasal kena faham konsep. Kita berselawat pada Nabi, hakikatnya kita kembali pada Allah. Itu Nabi ajar. Tak ada Nabi ajar nak mengagung-agungkan diri dan mentuhan-tuhankan diri dia. Tak ada. Sampai ada ajaran-ajaran sesat yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Tak betul. Seolah-olah mentuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Hakikatnya Rasulullah mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Hatta selawat pun macam tu juga. Minta Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya tak sama. Faham tuan? Jadi ada malaikat yang mustaghfirin, mohon ampun kerja. Untuk orang beriman. Ada malaikat as-sajidin. Malaikat yang sentiasa sujud kerja. Kan? Ada malaikat as-safin, malaikat yang sentiasa berbaris dalam saf, duduk di tuan, di saf. Kan? Ada malaikat yang ar-raki'in, tak ada letak lama. Raki'in mana yang rukuk. Yang senantiasa rukuk kerja malaikat. Ar-raki'in. Rukuk. Itu pasal kita ni tuan-tuan, sembahyang kita ni perbuatan malaikat. Kita buat saf, berdiri, malaikat. Kita rukuk, malaikat. Kita sujud, perbuatan malaikat. Semua yang benda yang kita buat dalam sembahyang adalah perbuatan yang sama selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hamba, kita hamba. Ya? Jadi malaikat pun buat perbuatan tersebut, kita menghimpunkan perbuatan dalam satu perbuatan, iaitu salat. Kita tak senantiasa rukuk, kita tak senantiasa sujud. Tapi bila kita buat salat, adanya rukuk, adanya sujud, adanya kita berdiri, qaimin. Orang yang mendirikan solat tersebut. Saf. Ya, safin. Itu qaimin, as-safin, raki'in, sajidin. Gitu. Ya? Mana kita buat perbuatan malaikat tersebut. Malaikat al-muta'akibin. Ni hati-hati. Ada malaikat yang Allah Ta'ala muta'akib. Muta'akibin maksudnya apa? Orang yang malaikat yang senantiasa mengawasi kita siang dan malam. Kita baik dia ada, kita baik maksiat pun dia ada. Dia jadi saksi besok akhirat. Ya? Dia mencatat. Bukan setakat malaikat arti dia tak. Ya? Ada malaikat lagi yang mengawasi kita. Mengawasi kita. Ya? Tu pasal cerita putih kan. Ada seorang tu, tiba-tiba ada malaikat sebelah kanan dia keluar, malaikat bersayap. Ada sebelah tu hantu raya bertanduk. Ada dua kan? Yang putih tu kan? Kan dia gambarkan tu. Betul-betul. Cuma gambar tu tak betul. Tapi hantu raya ada yang bertanduk tu kan? Dia pegang tongkat yang setan tu raya tu. Seorang ni malaikat. Wah, mengasut dia. Muka sama, muka tiga-tiga tu. Muka dia juga jadi malaikat, muka dia juga jadi hantu raya. Jadi setan. Kan? Hakikat dia betul. Pada kita ni ada malaikat, pada kita ni ada iblis. Cuba hasut kita. Kan? Cuba goda kita. Dengan semayang ke buat apa-apa lah. Maksiat sekalipun. Maka bila kita buat maksiat, malaikat tu menjauhkan diri daripada kita. Menjauhkan diri daripada kita. Bila kita buat ibadat, malaikat tu menghampiri kita. Menghampiri kita. Itu pasal walaupun maksiat macam mana kita buat, jangan lupa ibadat. Jangan lupa solat. Solat tu menghubungkan balik. Kan? Semoga kita dijauhkan tauhid daripada maksiat tersebut. Kan? Buatlah apa maksiat sekalipun. Kau bunuh orang, kau apa. Bukan suruh bunuh orang. Kan ada pula dalam rakaman ni pula kan. Menggalakkan untuk membunuh orang. Tak. Mentang-mentang kau kat Palestin berapa orang ni, kau bunuh orang-orang. Kan? Memang orang-orang kan? Kan?
cerita geram. Memang geram lah dengan orang Israel kan. Boleh. Gagak buat. Saya terfikir. Tanya. Kalaulah diumumkanlah Malaysia ni, Perdana Menteri umumkan, baik kita buka seluasnya siapa orang yang mahu menjadi tentera-tentera. Pergi ke Palestin, nak berperang, agak berperang yang angkat tangan dia. Cerita yo berimpun, pumpam. Agak kalau dibuka lah peluang kan? Siapa beria nak pegang senjata, tak pun senjata tak ada, buatlah perang moleh lembu tu, kan? Nak berperang dekat Palestin, nak melawan, nak berperang dekat Israel tu. Agak berperang yang berperang dekat kanan ni. Saya tengok tu video tu yang berkumpul contoh kan. Kan? Joget-joget tu kan. Saya terfikir agak kalau dibuka dah pulang berkorek agak. Mikir kan kerja, makan, minum, anak, bini, cucu semua elok amannya. Nak pergi ke negara perang. Berperang kan tuan. Kan? Nah, kita ni yo tuan. Kan? Tapi produk Israel kita beli. Kan? Produk Israel kita beli, kita tak sedar kan? Tu dia kita. Kan orang buka tabung Palestin tak ada. Singgit jadah ni tuan. Singgit. Belanja kat Rembau tak lepas. Pergi berbuka kat Jalil lah. Ada singgit bondo kulit tolong lagi. Kan? Singgit masuk tabung Palestin pun hamu tabung itu domo lah banyak. 1,000, 2,000 buat pono duit pencen banyak, sebanyak duit pencen tuan berbuat nya umum bajet 2,000 bonus kilo tuan 2,000 rupiah. Kan? 2,000 tu tuih masuk tabung Palestin macam tu. 1,000 pencen tu masuk Palestin macam tu tuan. Telefon orang situ, mana anak-anak yatim tu semua tu bawa senyap anak dia nak angkat. Mana janda tu bawa senyap. Betul. Kan? Janda bukan untuk dikahwini, untuk dijaga ibu tunggal tu. Tuan ni fikir bukan dia. Tentu sudah. Dan kita buat kat Syria dulu kan. Kan kita buat Syria tu bawa datang sini. Kita anak angkatkan, warga angkatkan orang Syria tu. Kan ada dapat kad UNCHR tu semua tu kan. Kita buat macam tu. Cuba buat kalau dapat tuan. Ni apa berperang tak dapat, nak berjuang tak dapat tuan. Cuba buat macam tu. Kan domo singgit ada setabung kat masjid tu lalu. Demo Palestin pun semua ni lah. Singgit besok hati saya la ilaha illallah singgit bondo kan. Pakai ketok. Kan. Nah malah cerita kan. Yang ke-9 malaikat rahmah. Malaikat yang membawa rahmat. Yang ke-10 malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah. Malaikat yang senantiasa berlegar-legar mencari majlis zikir dan lain-lainnya macamnya. Ni kita ni ada malaikat semua kita ni. Pasal doa elok-elok sama kita. Nak niat nak mengaji. Tuan, lolap kita dalam kuliah ni lolap bersama malaikat. Faham? Tak sama mau lolap kat rumah tu dah. Subuh sini bantai kuliah lolap. Tu pasal saya tak kisah. Tuan nak bersandar ke, terbaring ke, lolap ke, saya tak kisah. Ada pun ceramah, marah. Siapa saya peduli kan? Tuan panggil, disuruh saya datang, dikuak, saya pergi. Kan? Tak ada saya marah ada. Tak apa, malaikat ada. Saya bukan bercakap kat tuan-tuan ni, saya cakap dengan malaikat juga. Malaikat mendoakan kita. Bersama. Tuan nak bersandar kau, terbaring kau, jangan berkoruh dah lah. Kan? Tak ada saya kisah tu. Saya tak kisah. Tuan-tuan, ada ustaz ni dia marah lah, adab deh. Kan? Itu adab satu cerita. Tapi dengan saya tak ada masalah. Saya yakin bersama dengan saya ada malaikat-malaikat. Dan tuan-tuan kok lolap pun lolap dengan malaikat. Malaikat ada ya. Kok ada malaikat apa kau joang ni datang lolap juga kan ponek betul kojo kok ada lah malaikat kan kok dia menyahut lah kan kok kojo lolap ponek betul kat Palestin berjuang kan tentu ada malaikat tentu tuan ada. Jadi kita risau kita bersama malaikat dalam ni malaikat mendoakan kita. Jangan risau, yakin tu. Pasal bila kita baca doa, imam baca doa, sebut amin tu. Ini untuk jangan. Atau untuk diam ya. Jangan sebut amin tu. Istajib doa ana, ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu maksudnya. Minta macam-macam, amin ni tidak.
Kan? Imam puaslah Allah maghfir lana dzunubana Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, minta kita jauh daripada api neraka. Tapi kita diam. Apa benda? Malaikat amin 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 tuan. Tuan. Ingat tu, dah tahu buat. Ya, dah tahu buat. Sebelum ni tak tahu, tak apalah, dia dah tahu. Kan? Kot tu seorang empat mau dia, alhamdulillah. Yang kita lari pula. Kan tiba-tiba Allah zahirkan nampak pula. Kelibat tuan-tuan. Kelibat tu malaikat lah tu. Tuan-tuan, tak pun jadi Islam. Kita dah fikir lain. Antu ayo teh. Kita ni susah tuan-tuan. Otak kita ni dimomok dengan benda negatif. Kan? Tuan-tuan tak ada nampak taring-taring semua tu, repet-repet semua tuan-tuan. Kalau nampak kelibat-kelibat, malaikat lah tu jaga tuan-tuan. Malaikat sayarah ni. Satu, tak pun kedua malaikat maut. Kan disebut malaikat Israel tu, dia datang kepada kita satu hari 70 kali. Malaikat maut. Satu hari datang kita berselisih mau kita 70 kali sehari. Anytime. Tahu anytime? Jangan sadap-sadap mana alam dunia ni. 70 kali tiap-tiap hari dia lalu sebelah kita. Sekali dia cuit sikit, teroleklah kita. Dia cetuai kita sikit. Body language, tahu body language? Dia sikit, dia pop sikit, teroleklah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat mati tu. Sadap-sadap ya dunia. Kau tahu aku makan sadap tu sadap. Elok tengah mengunyah tak lama. Tui. Kan? Jangan main. 70 kali disebut. Malaikat maut tiap-tiap hari menziarahi kita. Menziarahi kita. Kan ada yang comel tak lalap pula malam ni kan. Jumpa pula malaikat maut kan. Firman Allah Ta'ala, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Malaikat berkata, dan tiada sesiapa pun dari kalangan kami melainkan ada baginya darjat kedudukan yang tertentu dalam menyempurnakan tugasnya. Dalam malaikat pun ada kedudukan malaikat yang tinggi tanpa mengurangkan kemuliaan malaikat-malaikat yang lain. Faham? Jibril alaihi salam, ketua malaikat. Memang dia mulia. Memang dia lebih tinggi tanpa memuliakan kemuliaan malaikat-malaikat yang lain. Itu juga dengan para nabi. Ada nabi-nabi yang hebat-hebat. Ada nabi-nabi yang paling mulia tanpa mengurangkan kemuliaan nabi-nabi yang lain. Faham kan ya? Wallahu ta'ala a'lam. Malaikat-malaikat yang wajib diimani secara terperinci. Nanti kita bahas kalau tak banyak sikit je. Tak adalah borek guna. Perbahasan malaikat-malaikat ni. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwaba ilmi wa hifdzi wal fahmi waftah alaina abwaba hikmatik. Allahumma aftah lana futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika shalihin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.